Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Dr. Fadli Adam, Naib Chancellor UNIZA. Yang bahagia Profesor Dr. Yahya Ibrahim, Pengerusi WISSC 2021. Yang dikasihi para hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya saya diberikan ruang untuk menyampaikan sepatah dua kata bagi World Islamic Social Science Congress 2021 yang diadakan secara maya pada kali ini. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada pengerusi dan sekretariat WISSC 2021 yang bertungkus lumus menguruskan perjalanan sebuah persidangan dengan jayanya. Persidangan akademik secara maya atau online ini kelihatannya lebih mudah untuk dianjurkan berbanding sebuah persidangan secara fizikal yang tentunya melibatkan banyak isu perjalanan, persidangan, logistik, keuangan, pengangkutan dan kerenah birokrasi. Tetapi persidangan secara maya ini ada cabarannya yang tersendiri berbanding persidangan secara fizikal. Peluang dan ruang bagi mewujudkan rangkaian atau network di kalangan saintis sains sosial, pengkaji dan pelajar tentunya akan lebih terhad kesan emosinya kepada setiap peserta. Pengalaman berinteraksi secara berdepan yang lebih mendalam kesannya tentunya akan berkurangan dengan pertemuan secara maya sebegini. Apapun, inilah cabaran baharu kita semua di saat pandemik dan kita semua wajar untuk melakukan penyesuaian diri kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tema yang dibawa WISSC 2021 kali ini adalah Islam for Universal Wellbeing, A Way Forward. Tentunya tema ini memberi makna dari pelbagai perspektif, termasuk ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya. Namun sebagai mukadimah, saya ingin memberi makna tema ini dari konteks, dari perspektif pentadbiran negeri Terengganu. Islam adalah agama yang syumul, Islam adalah agama yang menyeluruh dan sempurna, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Kesempurnaan Islam dan iman yang kita nikmati adalah kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita syukuri. Mensyukuri nikmat Allah ini dalam konteks kepimpinan negeri Terengganu yang mempunyai lebih kurang 95% penduduk Islam. Kita meletakkan Islam sebagai dasar dan asas pentadbiran negeri Terengganu. Sudah tentu tanggungjawab dan amanah ini adalah besar, berat untuk dipikul. Namun dengan kadar usaha yang kita miliki dan berpandukan sifat amanah dan tanggungjawab yang dipamerkan junjungan besar Nabi Muhammad SAW menjadi satu contoh dan pegangan dalam pentadbiran kerajaan negeri Terengganu. Inilah cabaran realiti saya dan rakan-rakan dalam menguruskan sebuah negeri. Secara praktikalnya, secara realitinya berdepan dengan kanvas sosial masyarakat yang sangat unik dan mempunyai pelbagai rencam, kefahaman agama yang berbeza-beza, keperluan kehidupan yang berbagai-bagai, dan rasa hati masing-masing yang sudah tentunya berlainan. Menterjemahkan Islam sebagai universal well-being dalam konteks struktur masyarakat yang kompleks ini adalah memerlukan ketelitian, kesabaran, strategi, libat urus, faktor masa dan berbagai pendekatan untuk membolehkan objektif well-being itu dapat dicapai. Para hadirin dan hadirat sekalian, setakat yang saya fahami dari pembacaan artikel dalam jurnal akademik, makna universal well-being juga dibahas dengan panjang sejak sekian lama oleh pengkaji sains sosial. Satu artikel bertajuk The Challenge of Defining Well-being oleh Rachel Dodge dan rakan-rakan beliau 10 tahun yang lalu dalam International Journal of Wellbeing telah menulis bahawa well-being mempunyai pembentukan multidimensi. Sejajar dengan tulisan Dienia 2009, Michelson, Abdullah, Stewart, Thompson dan Marx 2009, Stiglitz, Sen dan Fitosi 2009. Kepelbagaian dimensi ini telah menyebabkan asas penyelidikan yang mengeliru dan bertentangan antara satu sama lain. Atau dalam tulisan beliau merumuskan sebagai a confusing and contradictory research base. Untuk memudahkan pemahaman tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
dan juga memudahkan saya tanpa perlu menterjemah artikel asal dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Izinkanlah saya pada hari ini untuk membaca sebahagian penulisan itu untuk kita sama-sama memahami apa yang diperkatakan oleh pengkaji dari Barat. Reef's early work in 1989 identified aspects that constitute well-being as autonomy, environmental mastery, positive relationships with others, purpose in life, realization of potential and self-acceptance. Foresight Mental Capital and Wellbeing Research Project in 2008, for example, has placed different conclusions on what well-being is, which is the ability to fulfill goals. Over 30 years ago, Shin and Johnson, 1978, seemed to move closer to defining well-being by stating that well-being is a global assessment of a person's quality of life according to his own chosen criteria, and this judgment is still reflected into this literature. But what? What exactly the quality of life? The World Health Organization, WHO, defined quality of life as an individual's perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards, and concerns. It is a broad-ranging concept affected in a complex way by the person's physical health, psychological state, personal beliefs, social relationships, and their relationship to salient features of their environment. World Health Organization 1997. Para hadirin sekalian, sudah tentunya maksud universal well-being yang kita sebagai Muslim fahami ini, dengan berdasarkan kajian sarjana Islam silam dan terkini, sudah tentunya mempunyai makna dan arti yang lebih khusus dan wajar diketengahkan, dilontarkan ke peringkat antarabangsa. Saya sempat membaca dan meneliti beberapa artikel yang memberikan maksud ultimate well-being dari konseptual ilmu Islam contemporary. Tapi biarkan saya tinggalkan perkara ini untuk tuan-tuan dan puan-puan membahaskannya dalam persidangan kali ini. Melakukan perkara ini adalah dengan sendirinya kita juga meletakkan kekuatan ilmu falsafah tradisi keilmuan Islam ke persada yang sepatutnya. Berbalik kepada Kongres pada hari ini, pengajian sains sosial di Malaysia telah menjangkau hampir 6 dekad sejak tertubuhnya Fakulti Sastra dan Sains Sosial di Universiti Melaya pada tahun 1960. Kini, pengajian sains sosial ditawarkan di semua universiti awam dan juga universiti swasta di Malaysia. Pada tahun 1980 dan 90-an, Persatuan Sains Sosial Malaysia, PSSM, telah menjadi platform akademik yang menganjurkan pelbagai persidangan tahunan dan penerbitan jurnal akademik. Bagi mengangkat kesarjanaan bidang sains sosial di Malaysia, Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA telah mengambil langkah proaktif dengan menganjurkan World Islamic Social Science Congress pada tahun 2015. Penubuhan WISSC ini telah dirancang oleh Yang Bahagia mantan Naib Chancellor UNIZA, Profesor Dr. Yahya bin Ibrahim. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, persidangan akademik sains Islam dalam bidang pengajian sains sosial ini telah menghimpunkan Universiti Sultan Zainal Abidin sebagai penganjur utama bersama-sama dengan Universiti Muhammadiyah Jakarta UMJ Indonesia dan Sultan Sharif Ali Islamic University Brunei Darussalam. Persidangan ini juga diharapkan mampu untuk menghasilkan pelbagai penerbitan ilmiah yang akhirnya bermanfaat bukan hanya terhad kepada ahli akademik sahaja, namun untuk keseluruhan masyarakat Islam serantau dan seluruh dunia. Akhirul kalam, saya mendoakan agar persidangan WISSC 2021 ini diberkati dan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala segala urusan perjalanannya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan World Islamic Social Science Congress 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.